Your life now. Lepas tu? Macam ni? Okay. Lepas tu? Assalamualaikum. Hah? Oh, tak ada gambar. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni saya Aina daripada Tiram Travel Georgetown. Live kita hari ni akan bercakap mengenai adab berpakaian. Jadi apa itu adab berpakaian? So adab berpakaian adalah seseorang itu sewajarnya memakai pakaian yang bersesuaian kerana sopan dan menutup aurat itu adalah cerminan seseorang Muslim sebenar. Dekat sini, seperti yang kita tahu, pakaian adalah salah satu di antara 3 keperluan asas dan yang terpenting yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Selain daripada makanan, untuk menjalani kehidupan seharian. Jadi selain sebagai satu keperluan, pakaian juga boleh menjadi ekoran kepribadian seseorang itu sebagai simbol dan tanda lain-lain perlembagaan. Okey, kriteria berpakaian itu tidak memadai hanya berdasarkan ukuran adat kerana adat boleh berubah. Macam contoh adat kita pakai baju kurung kan. Jadi baju kurung tu satu pakaian tradisional masih dikekalkan sampai sekarang. Even budak-budak sekarang pun masih memakai baju kurung. Contoh yang dapat kita tengok bila pakai baju kurung adalah pada hari raya. Sama ada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Ataupun macam yang kita tahu sekolah-sekolah pun masih lagi mengekalkan pemakaian baju kurung. Okey, adab berpakaian. Apa yang dimaksudkan dengan adab berpakaian? Iaitu memakai pakaian yang bersih, berdoa ketika hendak berpakaian, memulakan dengan anggota sebelah kanan, membaca bismillah sebelum berpakaian, menanggalkan dari sebelah kiri dan menjaga kebersihan. Nak ikutkan adab ni banyak sebenarnya. Macam yang kita tahu ada adab sebelum ini. Tapi untuk adab berpakaian kita lebih menitik beratkan kepada kebersihan. Kebersihan sesuatu pakaian itu. Jadi mestilah yang pertama yang dapat kita lihat memakai pakaian yang bersih. Kita mestilah memakai pakaian yang bersih kan, sebab kalau kita pakai baju yang kotor, yang tak bersih, contohnya kalau kita terkena najis, sekarang kita tak sedar kita bawa pakaian tu untuk solat. Dah solat kita dah tak sah. Jadi kita kena elakkan memakai pakaian kotor. Sebab selalunya kita sebagai Muslim, kita nak solat kan, kita nak pakai pakaian yang bersih. So pastikan pakaian kita sentiasa bersih. Yang kedua, berdoa ketika hendak berpakaian. Berdoa ketika hendak berpakaian itu taklah diwajibkan, tapi lebih baik kalau kita amalkan selalu. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang kecederaan dengan kena berpakaian. Jadi orang kata berdoalah sebaiknya perkara yang dilakukan untuk memulakan pakaian, memulakan untuk memakai pakaian, Yang ketiga, memulakan dengan anggota sebelah kanan. Benda ni macam satu kewajipan kita sebagai umat Islam. Macam sebagaimana yang kita tahu, kita ambil wuduk pun dari sebelah kanan kan. Jadi kita nak masukkan pakaian pun dari sebelah kanan, lebih baik. Membaca bismillah sebelum berpakaian. Itu sama macam yang nombor 2 tadi, berdoa. Kalau macam kita dah lupa nak baca doa memakai pakaian, kita boleh baca bismillah. Yang kelima, menanggalkan dari sebelah kiri. Sama juga macam adab-adab sebelum ni, adab keluar daripada tandas, kita keluar kaki kiri. Okey. Sama juga macam nak tanggalkan pakaian, lebih baik kita tanggalkan dari sebelah kiri dahulu, baru sebelah kanan. Okey. Kalau nak senang ingat, masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri.
Dan yang terakhir, menjaga kebersihan pakaian. Sama macam yang atas tadi, nombor 1 tadi, kita sebagai umat Islam nak tunaikan solat, kita mestilah pakai pakaian yang bersih. Jadi sebagai seorang manusia yang mempunyai akal lah, yang mempunyai akal, seharusnya kita menjaga kebersihan pakaian kita. Ini adalah doa memakai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Dengan namamu ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Kalau tak ingatlah, misal kata tak ingatlah doa ni, sekurang-kurangnya kita bacalah bismillah. Kira-kira macam kita nak mulakan hari baru, kita nak pakai baju baru, baca bismillahirrahmanirrahim adalah lebih baik. Jadi kita ada 2 hukum berpakaian bagi perempuan. Seperti mana kita tahu, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Bagi lelaki dari pusat hingga lutut. Apa yang dimaksudkan dekat sini, perempuan diwajibkan untuk menutup aurat dari keseluruhan badan. Yang hanya dibenarkan hanyalah muka dan tapak tangan sahaja. Aurat ni adalah bahagian yang wajib kita tutup dan tidak boleh didedahkan. Macam perempuan, seeloknya selepas umur 7 tahun digalakkan untuk memakai tudung. Mungkin didikan awal lah untuk anak-anak kecil ni, macam diorang tahu apa kelebihan memakai tudung. Sebagai umat Islam kita kena galakkan mereka untuk memakai tudung. Bagi lelaki pula dari pusat hingga lutut. Okey, ciri-ciri pakaian mengikut hukum Islam. Ciri-cirinya sederhana, bersih dan kemas, mestilah menutup aurat, warna yang sesuai dan selesa. Sederhana ni maksudnya kita sebagai manusia tak perlu nak bermewah-mewah sangat nak berpakaian, ikut kehendak masing-masing. Kalau kita lebih suka bersederhana, itu adalah lebih baik. Supaya kita tidak macam memberi satu pandangan yang tidak baik kepada orang lain. Yang keduanya bersih dan kemas. Macam yang saya cakap tadi, bersih dan kemas, kita sebagai umat Islam mestilah menitik beratkan sesuatu kebersihan itu, sesuatu kekemasan itu, supaya melambangkan kita seorang Muslim yang baik, yang bersih lah. Yang ketiga, mestilah menutup aurat. Itu sewajibnya untuk wanita. Memakai pakaian longgar, tidak ketat, memakai stokin, menutup kaki, sebab ialah aurat perempuan kan dari muka, hanyalah muka dan tapak tangan sahaja. Yang terakhir, warna yang sesuai dan selesa. Ia bergantung kepada seseorang itu untuk nak pakai warna apa, tetapi kalau mengikut hukum Islam, warna adalah sesuai untuk mereka memakai warna yang tidak terlalu menonjol dan mengenakan pakaian yang selesa, macam tak terlalu ketat, terutama bagi perempuan tidak memakai terlalu ketat, melonggarkan di bahagian-bahagian tertentu. Itu adalah ciri-ciri pakaian mengikut Islam. Okey, tujuan menjaga adab berpakaian. Tujuan dia dapat mendisiplinkan diri, menjaga maruah, terhindar dari melakukan maksiat, mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita berpakaian ni
bukanlah untuk menunjuk-nunjuk dekat orang, tapi kita sebagai seorang manusia, seperti yang dikatakan tadi, pakaian merupakan satu keperluan asas seseorang manusia itu. Jadi bila kita menjaga adab pakaian ni, kita dapat mendisiplinkan diri. Menjaga, yang kedua, menjaga maruah. Menjaga maruah penting, terutama sekali golongan wanita. Bila kita berpakaian elok, kemas, tidak terlalu ketat, tidak terlalu menonjol, ia mampu mengelakkan fitnah, mengelakkan dari terjadinya perkara-perkara buruk. Yang ketiga, terhindar dari melakukan maksiat. Sama juga macam yang tadi, kita terhindar daripada melakukan perkara-perkara maksiat lah, macam memakai pakaian yang ketat yang dapat menarik perhatian orang lain terhadap kita. Kita pun macam menjadi tumpuan sesuatu, tumpuan orang untuk melihat kita. Itu dah jadi macam pandangan yang tidak selesa lah untuk kita kaum perempuan kan. Terakhir, mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berpakaian mengikut syarak, macam pakai jubah ke, pakai baju kurung, berpakaian longgar, kemas semua, insyaAllah kita dapat memperoleh pahala, mendapat rahmat, sebab kita dah mengikut tata tertib cara berpakaian mengikut Islam. Jadi apa hikmah beradab ketika berpakaian? Kita kelihatan kemas dan bersih, sopan dan dihormati masyarakat, melambangkan kepribadian seseorang. Itu adalah hikmah kita untuk menjadi menjadi seorang Muslim yang baik. Itu hikmah dalam beradab ketika berpakaian, sopan dan dihormati masyarakat. Bila kita berpakaian ni, orang akan macam lihat macam, oh dia berpakaian sopan. Terutama perempuan lah. Perempuan memainkan peranan penting dalam adab berpakaian ni. Dia macam menggambarkan siapa seseorang wanita itu dalam berpakaian. Melambangkan kepribadian seseorang. Macam yang saya cakap tadi, dia melambangkan kepribadian seseorang itu. Kiranya wanita ini lebih menjurus macam nak cakap, perempuan lebih fokus, lebih ditempatkan di tempat yang tinggi dalam adab berpakaian. Sebab aurat mereka sangat terjaga, kerana hanya muka dan tapak tangan saja yang dibenarkan. Maksudnya dibenarkan dalam syariat Islam. Dan dekat sini yang warna kuning tu, Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadat. Islam hanya menetapkan bahawa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan dan sesuai dengan akhlak seseorang Muslim. Makna kata dekat sini tak ada pun macam syarat-syarat penting seseorang Muslim tu nak berpakaian. Sebab Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah ataupun di luar ibadat. Tapi sebaiknya biarlah warna itu tidak terlalu menonjol. Macam kalau kita nak buat ibadat, macam kita nak solat, kita pakai telekong yang warna supaya tidak menarik perhatian orang lain. Dalam macam kalau kita nak pergi masjid kan, macam trend sekarang ni orang pakai telekong warna-warni semua tu, tak salah, cuma macam dia akan menarik perhatian orang lain untuk tengok diri dia. Sebaiknya warna putih itu lebih baik untuk digunakan untuk beribadat, sebab putih kan melambangkan kesucian. Islam hanya menetapkan bahawa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan dan sesuai. Islam sebuah agama yang menitik beratkan kebersihan.
pun nak jaga kebersihan ni. Bersihkan diri, jauhkan dari segala benda yang mencemarkan pakaian kita. InsyaAllah kalau kita yakin, kita boleh bawa solat. Dia simple je nak jaga pakaian supaya jangan kotor. Kalau tak yakin, kita tukar. Macam tu je. Okay. Itu saja live saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.